Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi anda bersama dengan saya Dai Luqman dalam rancangan Mu Tunggu Aku Tanya, dibawakan khas oleh Econsave. Bandingkan harga kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada sedang penonton yang setia setiap episod bersama dengan kami untuk sama-sama kita nak menimba ilmu sebagai satu orang kata apa, input untuk kehidupan kita, untuk perjalanan kehidupan kita agar dipermudahkan. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, topik pada minggu ini adalah berkaitan dengan berita palsu. Sedang betul sekalian, bila mana kita melihatkan pada zaman sekarang ni, apatah lagi zaman kecanggihan teknologi pada hari ini, sudah semestinya banyak tersebarnya berita-berita palsu yang kadang-kadang kita pun tak tahu daripada mana sumbernya. Yang menyebabkan akhirnya berlakulah orang merasakan gundah gulana, menyebabkan orang rasa risau dan sebagainya, hanya disebabkan oleh berita-berita palsu yang disebarkan ini. Dalam Islam pun sudah pun menyebut cukup jelas berkaitan dengan perkara-perkara yang palsu ini perlu kita elak dan juga kita halang, kerana ianya sudah semestinya akan memberikan satu kemudaratan bukan hanya untuk diri orang yang menyebarkan, bahkan kepada orang yang menerima dan juga mendengar berita-berita palsu tersebut. Jadi sudah semestinya banyak persoalan daripada sahabat-sahabat penonton kita berkaitan dengan topik berita palsu ini. Jadi ayuh sama-sama kita selidiki satu persatu persoalan untuk episod kali ini. Jadi soalan pertama, apakah soalan tersebut? Jom sama-sama kita baca. Soalannya, adakah berita palsu itu dikira fitnah? Fitnah sekiranya kita lihatkan daripada sudut bahasa Arab itu sendiri membawa maksud kepada ujian. Jadi fitnah ni bukanlah merujuk hanya sekadar kepada berita palsu. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang boleh juga dianggap sebagai fitnah. Sebagai contohnya, menyampaikan sesuatu perkara yang menyebabkan seseorang itu bertelagah, itu juga dikira sebagai satu fitnah. Ataupun perkara yang mampu mengundang kepada perspektif negatif daripada masyarakat umum, itu juga boleh dikira sebagai fitnah. Dan sudah semestinya berita palsu ini juga termasuk sebagai salah satu daripada bentuk-bentuk fitnah. Dan bila kita menyebutkan berkaitan dengan fitnah ini, banyak orang kata apa, ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran berkaitan dengan orang yang suka menyampaikan fitnah. Salah satunya apa dia? Al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang bermaksud sesungguhnya fitnah itu merupakan sebahagian ataupun dikira sebagai orang yang membunuh. Maksud dia memfitnah ini akhirnya mampu untuk menyebabkan seseorang itu terbunuh. Bagaimana? Banyak sebenarnya kalau kita lihat, ada orang yang difitnah pada akhirnya menyebabkan dia membunuh diri dan sebagainya, ataupun daripada fitnah tersebut juga menyebabkan orang salah sangka dengan seseorang. Jadi saudara-saudara, mudah-mudahan terjawab soalan yang pertama untuk episod kali ini. Jadi jom sama-sama kita beralih dengan soalan berikutnya dengan menonton VT ini. Jom. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya macam mana kita nak elak rasa perasaan was-was. Okey, sekian, terima kasih. Satu soalan berkaitan dengan sifat was-was. Apakah was-was itu? Adalah keraguan pada hati. Jadi sedang betul sekalian, dalam sepotong hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebut berkaitan dengan was-was, iaitu al-waswasu minasyaitan, yang bermaksud sesungguhnya sifat ataupun rasa was-was ataupun ragu-ragu itu adalah datangnya daripada syaitan. Jadi sedang betul sekalian, bila mana kita menyebutkan was-was ini, apakah di antara bentuk kewaswasan ni? Terutamanya kadang-kadang ni boleh kita katakan oleh semua orang pernah merasakannya. Bagi orang Islam ni, apa dia? Bila mana kita solat, tiba-tiba kita terlupa kita ni berada dalam rakaat kedua ke ketiga, ataupun dalam konteks yang lain dalam saat kita sedang berwuduk. Kadang-kadang kita duk was-was, aku ni dah basuh muka ke belum? Aku ni dah basuh tangan ke belum? Dan dalam keadaan itu, apakah jalan penyelesaiannya? Islam kata, bila mana berlakunya was-was ini, kata yang pertama adalah, ataupun cara yang pertama adalah kita abaikan sahaja perasaan was-was tersebut. Sebab apa? Was-was ni adalah permainan daripada syaitan. Sebab apa? Syaitan ni saja nak kita ni rasa lengah-lengah dengan kita punya ibadah, saja nak kita membazirkan air apabila kita berwuduk dan sebagainya. Jadi, bila mana kita rasa was-was, maka perkara yang pertama sekali adalah kita abaikan sahaja perasaan tersebut. Yang kedua, bagaimana kita nak elakkan rasa was-was? Yang kedua adalah dengan cara kita sentiasa berada dalam keadaan wuduk. Ingat hadis Nabi kata apa? Al-waswasu minasyaitan, ataupun was-was itu datang pada syaitan, dan syaitan ini tercipta daripada api. Jadi cara untuk nak hapuskan api bagaimana? Dengan mengambil wuduk, dengan air wuduk tersebut. Dan salah satu bentuk was-was ni macam mana? Kadang-kadang ni kita ni bila mana nak berbelanja lah, nak membeli satu barangan, kita ni tertanya-tanya, barang ni harga ni sekarang ni mahal ke murah?
Jadi nak mempermudahkan bagi kita, datang sahaja ke Ekonsave. Sebab apa? Di Ekonsave harga-harganya telah pun dibandingkan di antara pasaraya-pasaraya yang lain, dan sudah semestinya anda akan mendapatkan barangan di Ekonsave ni dengan harga yang termurah dan juga terendah. Mudah-mudahan terjawablah soalan kedua untuk episod kali ini. Jom kita beralih dengan soalan terakhir, iaitu soalan yang ketiga. Soalannya adalah, macam mana kita nak betulkan keadaan kalau kita tersalah sebarkan berita palsu? Satu soalan yang cukup menarik daripada seorang penanya yang prihatin. Mungkin sebelum ni ialah kita ni manusia kan. Manusia ni kadang-kadang sentiasa tak lari daripada melakukan kesilapan. Yalah, itulah di antara fitrah seorang manusia, sentiasa tak lari daripada melakukan kesilapan. Daripada sekecil-kecil kesilapan sehinggalah sebesar-besar kesilapan. Jadi salah satu kesilapan itu mungkin dia pernah menyebarkan berita-berita palsu. Jadi sebenarnya Islam ni dia memberikan solusi kepada kesalahan yang kita lakukan. Yang pertama sekali, bagaimana kita bertaubat dengan keadaan ataupun dengan penyebaran tersebut. Kita bertaubat dengan dosa yang pernah kita lakukan dengan menyebarkan berita palsu tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita buat satu posting yang baru untuk memperbetulkan keadaan dan juga memperbaiki berita palsu yang pernah kita sampaikan. Mungkin sebelum ni kita menyampaikan berita palsu yang kita tidak tahu daripada mana sumbernya, tapi bila kita dah dapat fakta tersebut, kita sertakan sekali dengan posting kita yang baru tersebut. Masyarakat yang pernah membaca berita palsu kita sebelum ini dapat diperbetulkan fakta dan juga pemahaman mereka. Mudah-mudahan terjawablah ketiga-tiga soalan untuk episod kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semualah. Jadi janganlah kita ni menjadi seorang penyebar berita palsu. Ingat, berita palsu ini juga merupakan salah satu daripada ciri-ciri ataupun bentuk-bentuk fitnah. Dan ingatlah, fitnah itu mampu mendatangkan kezaliman. Fitnah itu juga mampu mendatangkan kemudaratan, bukan saja untuk diri kita, bahkan juga untuk diri orang lain. Oleh itu, saya Dayah Luqman mohon mengundur diri terlebih dahulu. Kita bertemu lagi di lain episod rancangan Mu Tunggu Aku Tanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.